Kita semua orang memang nak kaya, cumanya macam mana emosi kita dengan pengurusan duit itu sendiri. Orang kaya ni dia akan simpan dulu, selebihnya baru belanja. Sebab kita kena ingat dua perkara kita semua orang memang nak kaya, cumanya macam mana emosi kita dengan pengurusan duit itu sendiri. Okey, yang pertama kita kena pasaklah dalam fikiran. Menyimpan ni sebenarnya ialah membayar diri kita sendiri. Okey, maksudnya kita apa-apa hal pun kita bayar diri kita dulu, sebab kita dah penat cari duit, penat lelah kita bekerja tu, mesti kita bayar diri kita sendiri dulu. Sebab contohlah dalam waktu kecemasan, katalah kita naik kapal terbang pun, kalau mask oksigen tu pun kita kena bagi dekat diri kita dulu sebelum kita bagi pada, mungkin kalau ada anak yang kita pangku kan, itu peringatan daripada pramugari. Maksudnya kita bukan kata kita pentingkan diri sendiri dulu, sebab kita kena lepaskan diri kita dulu baru kita boleh bantu orang lain. Jadi kalau kita dah simpan dulu, kita dah bayar diri sendiri kita dulu, kita akan rasa okey, selama kita bekerja tu penat lelah kita berbaloi, sebab dari bulan ke bulan simpanan kita makin bertambah berbanding kalau kita tak simpan duit, sekejap simpan, sekejap tak simpan. Motivasi untuk bekerja tu kita akan rasa macam penat je kerja tapi tak ada pun hasil yang kita nampak. Mungkin dah 2-3 tahun bekerja tapi simpanan macam ada dalam tiada lah. So macam saya cakap tadi, kena pasak dalam fikiran, kita ni menyimpan, membayar diri sendiri dulu. Kalau rasa macam malas nak menyimpan, kena fikir. Ibarat kita ni, kalau kita tak bayar bil api, kita akan gelap lah satu rumah. Jadi kalau kita tak bayar diri sendiri, masa depan kita yang gelap. So sementara kita masih sihat, sementara kita masih kita masih ada sumber pendapatan, tak kisahlah upah ke, gaji ke, komisen ke, simpan dulu. Bukan banyak pun, minimum 10% je lah. Kalau yang bujang, of course lah boleh boleh tambah lagi simpanan tu, sebab mungkin komitmen taklah sebanyak orang yang dah berkahwin, orang yang dah berkeluarga kan. Jadi kena kena sentiasa ingat kita kena bayar diri sendiri dulu, walau apa alasan sekalipun. Kena sentiasa muhasabah dirilah supaya motivasi menyimpan tu datang secara motivasi untuk menyimpan secara konsisten itu datang secara natural lah. Of course benda tu kita kena develop, tapi peringkat permulaan saya tak nafikan memang susah. Tapi lama-lama macam saya kata tadi, kalau kita tengok simpanan kita makin bertambah setiap bulan, kita akan rasa seronok. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kena buat senarai. Kena buat senarai apa yang penting dalam hidup. Sebab memang duit bukan segala-galanya, tapi tak ada perkara penting dalam hidup yang tak perlukan duit. Okey, contoh kalau macam orang bujang, dia nak berkahwin, lepas tu mungkin nak beli rumah pertama. So kalau macam anak-anak pula, mungkin itu adalah simpanan tu penting untuk dia berbakti lah pada orang tua kan, sementara orang tua masih ada. Mungkin ada yang nak hantar ibu bapa pergi haji, pergi umrah. So bila kita dah jelas dengan apa yang kita nak dalam hidup, so kita fokuslah satu persatu. Kena ada 2 jenis tabungan. Satu tabungan satu tabungan jangka masa pendek dan juga satu tabungan jangka masa panjang. Hidup kita ni sebenarnya lebih tenang lah kalau kita dah ada duit kecemasan. At least 50% masalah tu dah selesai. Okay, contoh kereta tiba-tiba rosak, tapi bila kita dah ada duit kecemasan, just kita mungkin hanya perlu ambil cuti dan hantar je kereta tu ke workshop. Ataupun mungkin kalau motor hilang, mungkinlah sehari tu cuti kecemasan, nak buat report polis semua kan. Tapi mungkin the next day tu kita dah boleh keluarkan sebiji motor lagi. Kalau lagi gempak, cash terus beli motor yang baru tu kan. Jadi nak kata kat sini, memanglah duit tu bukan segala-galanya, tapi segala yang penting tu memang perlukan duit. Sebab duit tu medium
untuk kita sempurnakan tanggungjawab kita. So daripada kalau kita dah faham tiga perkara ni, maksudnya kita dah pasak apa yang dalam fikiran yang kita ni nak bayar diri sendiri tu penting. Lepas tu kita dah tahu apa yang penting dalam hidup kita. Lepas tu kita percaya kalau kita ada duit dan kewangan yang kukuh serta stabil, masalah at least 50% tu dah selesai. Saya rasa tak ada masalah lah. Untuk kita konsisten menyimpan. Semua orang nak kaya, at least hidup senang dan tak menyusahkan orang lain. Kena belajar untuk konsisten menyimpan.